Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Nah, kitab lama yang kita duk mengajak pada sini ni. Daripada awal dulu kita mengajak kitab Penawar Bagi Hati. Sebab saya tengok banner tu, ustaz-ustaz semua ada kitab, saya ceramah perdana. Walhal lama dah kita guna kitab ni, kitab Penawar Bagi Hati ni, untuk maklumat lah. Dan kita dah masuk tuan-tuan pada bab Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad, bab yang ke-5. Bab yang ke-5 tentang anggota yang kita kena jaga untuk memastikan hati kita ni bersih. Nah, anggota ni kita dah bincang sambungan daripada pertemuan kita yang lepas. Kita bincang tentang faraj ataupun kemaluan. Nah, salli ala Sayyidina, sambung. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia, iaitu bersedap-sedap dengan jima' dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat engkau dengan jima' itu. Bermula mereka itu sebesar-besar bagi perhiasan dunia. Tujuan Allah jadikan kepada kita ni faraj ialah untuk kita mendapat dua bahagian. Yang pertama, keseronokan akhirat, tujuan akhirat, dan yang keduanya ialah tujuan dunia. Dan tujuan dunia Allah jadikan kepada kita ni tuan-tuan ialah pertama dia untuk bersedap-sedap dengan jima'. Dan dia merupakan salah satu daripada benda yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Nah, orang berkahwin pasal apa? Pasal untuk melepaskan syahwat dia kepada jalan yang dibenarkan dalam syarak. Ada orang duk bagi susah orang nak kahwin. Orang nak kahwin dia bagi lagi payah lagi. Macam-macam undang-undang nak kahwin tu sebagainya. Ustaz Syamad, nak kahwin mesti ada 6 khemah. Khemah kena ada 6. Mesti ada banner, sebagainya. Lah ni kahwin kalau tak ada DJ dia tak panggil kahwin, kenduri kahwin. Mesti ada DJ. Bombam. Tuan-tuan, salli ala Syamad. Siap ada pilihan pula, nak DJ Islamik ke DJ yang tak Islamik ke? Oh, ada pilihan pula. Ni macam beli takaful pula tuan-tuan, beli insurans pula. Subhanallah. Tuan-tuan, kita buat majlis perkahwinan ni tujuan dia apa? Yang pertama, dia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita buat. Yang kedua, dia tuntutan untuk kita buat majlis walimatul urus. Tujuan dia sebab nak memperkenalkan bahawa pasangan ataupun anak dia ni dah berkahwin, supaya tak jadi fitnah. Tiba-tiba duk bawa anak dara orang pergi mana, dia kata apa ni duk bawa ni, anak tu imam duk bawa orang ni. Walhal tu dia dah kahwin dah. Sebab tu untuk mengelakkan fitnah tu, maka disuruh buat apa? Majlis walimatul urus, dihebahkan perkahwinan tersebut. Bab bertunang tak nak, Islam tak suruh hebah. Bertunang suruh senyap-senyap. Pasal apa bertunang suruh senyap-senyap? Sebab dalam tempoh bertunang mungkin berlaku putus tunang. Tempoh bertunang dia panggil tempoh kenai. Mak ayah nak kenai menantu dia tu, bakal menantu dia tu lagu mana, elok ke buruk ke. Dalam tempoh tu, salli ala Sayyidina Muhammad, maka dapat maklumat daripada orang, rupa-rupanya menantu dia ni, bakal menantu yang main minat anak dia ni,
Rupa-rupanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad kaki apa dadah ke? Nak pil kuda ke? Ais ke apa saya pun tak boleh, syabu ke apa sebagai. Tuan-tuan, subhanallah. Dalam tempoh tu pak dia boleh kata apa? Kita putuskan pertunangan ni pasal apa? Pasal anak dia nampak macam sekali boleh merosakkan masa depan anak dia. Tapi bila dapat maklumat macam tu, tak dia boleh kata apa? Aku dah belanja besar-besar buat bertunang, orang kampung semua dah tahu kata hang tunang, ni hang nak putih tunang pula. Ni mana aku nak letak muka aku ni? Tuan-tuan, dia sanggup mengambil risiko anak dia nanti bila berkahwin kalau bercerai lagi teruk. Waktu tunang tak ada masalah apa. Sebab tu Islam suruh apa? Tunang diam-diam, jangan duk abang kat orang. Ahli keluarga sudah. Sebab dalam tempoh tunang tu mungkin putih tunang, sebab nak tahu tu keadaan suami bakal suami itu macam mana, bakal isteri itu lagu mana. Faham tak ni? Tapi tang kahwin suruh apa? Isytihar. Yang pertama, solat Jumaat sebab dia sunnah Nabi SAW. Yang kedua sebab dia merupakan tuntutan dalam agama sebagai pengisytiharan bahawa lelaki atau perempuan ini telah pun berkahwin, tak jadi fitnah. Yang ketiga, untuk memohon keberkatan di sisi Allah atas perkahwinan tersebut. Nak berkat lagu mana? Jamu orang makan. Islam ajak kat kita. Nah, ayul islami khairun, orang Islam mana yang paling baik sekali? Kata Nabi SAW, it'amut ta'am, orang Islam yang rajin bagi makan orang yang lain. Ini orang baik. Maka tuan-tuan, majlis perkahwinan buat apa? Buat makan, bagi makan. Panggil adik-beradik kita. Kalau orang panggil makan kenduri, wajib pi. Walimatul urus, wajib pi. Kalau tak boleh pi, kena maklum kata tak boleh nak pi. Sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wajib pi. Bila pi orang adik-beradik mai daripada Kuala Lumpur, adik-beradik turun mai pada Johor tempuh trafik jam dah buat tu waktu cuti sekolah. Waktu orang cuti sekolah, orang berebut nak balik, waktu tu juga dia nak buat kenduri kahwin. Waktu raya Cina orang berebut-rebut nak turun balik atas highway, dia pun waktu tu lah nak buat. Memang passion kita lagu tu. Dia kata apa? Sekali waktu ni cuti, waktu ni apa? Turun jauh tu daripada KL mai Pulau Pinang ni sampai 12 jam. Sampai tuan-tuan nak berjumpa lah dengan tuan rumah, nak berjumpa lah dengan adik-beradik, kawan-kawan nak bersembang. Tapi nak bersembang pun tak boleh. Speaker tepi telinga, bam. Nak ni, sallallahu alaihi wasallam. Bom-bam duk bersembang. Nak sembang dah. Ni baru sampai ke? Baru sampai ke? Duk lalah balik gitu ya tuan-tuan sekalian. Tak mencapai matlamat sebenar. Tujuan apa dia buat walimatul urus? Tuan-tuan faham tak ni? Maka Islam memudahkan perkahwinan. Orang nak kahwin, pemudahkan. Sebab apa? Sebab nak mencari jalan menghalalkan hubungan dan jalan halal untuk melepaskan syahwat yang Allah bagi dekat dia. Kita ni Allah masuk syahwat saja. Nabi Muhammad, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Allah telah menghiasi sallallahu alaihi wasallam Muhammad syahwat bagi manusia ni dengan orang perempuan. Orang lelaki suka orang perempuan suka orang lelaki. Memang macam tu fitrah dia. Nak buat macam mana? Kalau orang lelaki suka orang lelaki, ni lain ni, dia jadi kunyit. Kalau orang perempuan jadi suka orang perempuan, tak tahulah tuan-tuan dia sebut apa. Tapi itu bercanggah fitrah. Jadi manusia Allah jadi lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada jalan yang kalau dia guna dengan jalan yang betul, dia dapat apa? Dia dapat pahala lagi kat atas. Dapat pahala lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, saya nak pesan ni teman-teman muslimat. Orang lelaki-lelaki ni, depa ni tak ada monopos. Orang lelaki-lelaki ni tak ada monopos. Orang lelaki-lelaki ni dia macam buah nyok. Tengok ni. Apa tu sudah tunjuk soleh sangat. Tuan-tuan bini dekat sana tak berani hangguk. Tunduk rapat takut silap cakap. Orang lelaki-lelaki ni dia macam buah nyok, makin tua makin berminyak. Nah ni, saya sebut dalam majlis saya tu. Seorang makcik kata apa? Makin tua makin gatai ustaz. Sedap. Makin tua makin merenyam. Bukan merenyam. Orang lelaki-lelaki dia nafsu dia tak menurun. Walaupun tubuh dia dah makin lemah tapi nafsu dia tak turun. Beza dengan orang perempuan. Sebab tu orang perempuan kalau suami dia meninggal, dia tak kahwin dah tak apa. Orang lelaki-lelaki kalau isteri meninggal, tuan-tuan dia tak boleh duduk seorang-seorang. Jangan duduk pergi berjanji setia. Ni waktu baru kahwin bukan main lagi, abang kita berjanji setia. You jump I jump, remember?
Kalau nanti saya mati, kata isteri dia, abang jangan kahwin lain, tahu tak? Kalau abang kahwin lain, hari abang menikah tu saya mai. Oh, dia kata. Waktu malam pertama abang duduk, malam pertama tu saya tunggu depan pintu bilik, abang siap. Tu dia tak berani menikah lagi dia. Tuan-tuan, jangan duk paksa. Orang lelaki tak boleh duduk seorang-seorang. Dia perlu orang untuk uruskan kehidupan dia. Sebab tu muslimat, waktu ada suami, don't take for granted. Jangan ambil ringan. Tuan-tuan, berhiaslah untuk suami, sebab berhias untuk suami itu pahala. Berhias untuk suami pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kalau suami suka tengok tubuh dia, tuan-tuan, dia tunjuk tubuh dia untuk suami, pahala. Gatal orang tua ni. Tak. Laki kita ni, tuan-tuan, dia nak pegang kita, dia nak sentuh kita. Kita makin tua makin tak hilang semangat, hilang nafsu. Ada anak, bila letak anak kat tengah-tengah, anak ambil tidur satu bilik. Islam larang jangan tidur satu bilik, asingkan tempat tidur. Kita tak anak kita tidur satu bilik, tuan-tuan. Tak satu bilik tak apa lagi, tak celah tengah. Seorang tak, jauh dah. Lagi dapat dua tak, dua tengah, makin jauh lah. Lama-lama dapat 3-4 anak, ayah tidur bawah, mak tidur atas. Lepas tu duduk gaduh, laki saya tu duduk pergi kedai janda tu, duduk tengok janda tu. Mak, tuan-tuan sekalian, dia tak dapat kemanisan dalam rumah dia kepada orang yang halal untuk dia. Ni Allahumma salli saja nak cerita, tuan-tuan, jangan ni buka duk live ni segan juga nak cerita. Dia ada makcik tu, tok ni. Dia ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Cucu dia kahwin. Bila cucu dia kahwin, tuan-tuan, dia pergi nak ziarah cucu dia. Masuk buka pintu rumah tu, biasa dia duduk masuk. Buka buku pintu rumah, tuan-tuan, cucu dia ingat, kata suami dia balik. Tengok-tengok tok masuk, tok masuk, terkejut. Astaghfirullahalazim, pasal apa ni? Cucu dia tak pakai baju. Cucu dia perempuan ni. Dia kata, Allah, tok ingat kot suami saya balik. Awak yang tak pakai baju ni. Tok, inilah baju cinta. Dia kata, inilah baju cinta. Dia kata, oh, baru tok tahu kata ada baju cinta lagi ni. Tak apa, saya tok balik rumah. Tok nak pakai baju cinta kat tok Wang. Hari tu tok Wan dia pergi kerja, tok Wan dia keluar, tuan-tuan, balik-balik tok standby depan pintu dah dengan baju cinta dia. Ni masuk tok Wan dia buka pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim. Hoi, pasal apa ni? Dia kata, tok Wan, inilah baju cinta. Tok Wan dia kata apa? Kalau ya pun serekalah dulu. Merepek. Tuan-tuan, subhanallah. Dah, isteri hias untuk suami. Isteri kena berhias untuk suami. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak ni? Tak kira waktu mana pun, sebab itu halal untuk kita. Kita sampai satu tahap duduk dalam keluarga, dia tu dah suami kita, dia tu dah jadi laki kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kita dah tak heran benda-benda yang macam ni. Berhias untuk suami. Bukan sakat isteri berhias untuk suami, suami berhias untuk isteri. Ni duk kata ni, isteri saya tu Ustaz, balik tu Ustaz dengan baju kelawar tu lah. Baju tu lah duk pakai, tak tukar baju-baju lain. Kalau saya terbayang muka isteri saya terbayang baju kelawar tu lah. Kalau saya tengok baju kelawar tu kat kedai, teringat isteri saya lah. Tak ada macam tak ada baju lain dia pakai, dia baju kelawar tu. Balik dengan kulit bawang, duk tani dengan kulit udang, duk tani dengan bau belacan, Ustaz. Dia duk marah kat saya duk pi kedai tu, tu mentang-mentang ada anak dara kat kedai tu. Saya bukan nak pi tengok anak dara tu, dia duk cemburu. Tapi Ustaz tengok dia pakai lagu mana? Dia duk kata kat isteri dia, dia pun serupa. Balik, tuan-tuan, dengan kain ni gulung sampai kat sini, dengan baju pun tak pakai, dengan bulu ketiak panjang macam lah. Duduk depan TV, tak kaki bukan main, subhanallah. Dia pun tak jaga. Cuba tuan-tuan bina suasana dalam rumah tangga ni. Isteri jaga penampilan dia untuk suami, suami jaga penampilan dia untuk isteri. Baru sempurna rumah tangga. Jadi contoh ke anak-anak kita.
Anak-anak kita yang duduk di rumah, tengok macam mana suasana ibu dan ayah dia duduk present diri dia kepada pasangan dia. Nanti dia akan berkahwin, dia akan tiru benda yang sama. Kalau rumah selerak, tak jaga pakaian, tak jaga, nanti dia kahwin, dia akan bawa panggil mak ayah dia sama macam dalam perkahwinan dia. Tuan-tuan, Islam ajak apa? Berhias untuk suami, suami berhias untuk isteri, sebab itu saluran paling halal untuk dia dan Allah bagi pahala. Tuan-tuan, kesedapan dalam kehidupan. Sallallahu alaihi Muhammad. Salah tak? Tak salah. Tu suami dia. Tak salah tu isteri dia. Maka tuan-tuan, dan yang kedua, bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat hasil daripada jima' tu, yang bermula mereka itu sebesar-besar bagi segala perhiasan dunia. Firman Allah Ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Surah Al-Kahfi ayat ke-46. Hasil daripada jima' tu kita dapat apa? Dapat anak-anak. Anak-anak ni dia panggil perhiasan dunia. Anak-anak dipanggil apa? Perhiasan dunia. Zinah, perhiasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, perhiasan ni apa? Sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyeronokkan. Allah bagi dua dalam ayat ni. Apa benda yang disebut perhiasan dunia? Yang pertama al-mal, harta benda. Harta benda boleh jadi seronok. Seronok dengan kenderaan, seronok dengan perhiasan, seronok dengan rumah yang besar, seronok dengan harta yang banyak. Seronok, dia panggil perhiasan. Orang sanggup bersusah payah untuk mendapatkan dan menjaga perhiasan tersebut. Yang kedua, Allah bagi kat kita perhiasan, nama dia anak pinak. Sanggup bersusah payah dan sanggup untuk menjaga apa ni disebut sebagai perhiasan yang nama dia anak pinak tersebut. Namun ingat, bila sebut perhiasan, dia juga boleh jadi fitnah yang sangat besar. Bila sebut perhiasan, dia juga boleh jadi fitnah. Ramai dah orang meninggalkan agama disebabkan mencari harta benda. Tidak? Tuan-tuan, Ustaz Syamad, ramai dah orang meninggalkan ibadat dia sebab anak pinak dia. Ada tak? Ada tuan-tuan. Waktu tak dapat anak lagi, ya Allah bagilah anak ni, bagilah anak. Dapat anak, masjid tak main dah. Sungguh? Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tak kahwin lagi, bukan main lagi, main masjid lah, ikut usrah lah, apa semua, duduk masjid, main kuliah, duduk depan-depan sekali sebagainya. Lepas-lepas kahwin, royubul royub, hilang, tak tahu pergi mana. Masjid pergi mana, usrah ke mana, tak tahulah. Tengok dalam Facebook sana sini pi. Fitnah, ujian dekat dia. Duk kahwin berapa lama, orang kata kahwin dapat, bila nak dapat anak ni, tak dapat anak 5-6 tahun kahwin ni. Doa, ya Allah bagilah anak, bagilah anak. Pi umrah, pi haji, kawan-kawan pi umrah, pi haji, tolonglah doa kat kami, bagi kami dapat anak. Orang suruh qiyam mulai, orang suruh istighfar, buat macam-macam amalan buat nak bagi dapat anak. Dapat anak tuan-tuan, subhanallah. Bermula daripada dapat anak sampai anak 2 tahun setengah, Quran langsung tak pegang dah. Ni rajin selalu jadi kat muslimat. Saya tahu, saya duduk sembang dengan ramai orang. Berapa lama dah tak baca Quran ni kak? Lama dah Ustaz. Daripada anak lahir itu sampai anak ni besar 3 tahun dah Ustaz. Pasal apa? Tak dan Ustaz nak baca Quran. Saya ingatlah Ustaz, lah baca Quran ni waktu duduk mengandung hari tu ni, pasal orang duk pesan nak dapat anak lelaki baca surah Maryam. Duk ulang baca surah Maryam tu lah Ustaz. Dapat anak terus Quran pun tak pegang dah Ustaz. Sungguh tuan-tuan, ni saya cerita kisah benar ni, benda duk jadi. Nah, ayah tak main masjid dah. Bukan mak tu, ayah tak, pasal apa tak main masjid ni? Anak kecil. Duk salah kat anak tu. Dan ni bukan cerita anak, bukan cerita pak, tok pun tak main dah. Lama tak nampak maklum tak main masjid dah. Pasal apa ni? Nu belah cucu. Depa lah duk kalut nu kerja lelaki perempuan apa semua, dua-dua duk kerja, tak ada siapa nak jaga tu, yang main hantar kat maklum. Tak dan nak pergi ngaji dah Ustaz. Tengah-tengah hari jaga, tak ada nak rehat, petang-petang dah letih, malam tak larat nak pergi kuliah-kuliah semua, lena Ustaz. Tuan-tuan, nampak tak harta dan anak pinak jadi ujian dekat dia? Ni yang duk jadi tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, dia boleh jadi, sallallahu alaihi Muhammad, dia boleh menjadi perhiasan dunia yang Allah bagi dekat dia. Tapi perhiasan ni boleh jadi nikmat, boleh juga jadi ujian untuk dia. Berseronok dengan nikmat tersebut. Nah,
Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Surah Ali Imran ayat 14, artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Surah Ali Imran ayat 14. Bermula mensyukurkan. Kita dah bincang dah tentang tujuan Allah jadikan faraj kepada kita. Yang pertama untuk urusan akhirat kita ni, untuk melahirkan anak-anak yang boleh tolong kita di yaumul qiyamah, untuk melahirkan zuriat-zuriat keturunan kita ni yang boleh selamatkan kita sampai masuk ke syurga Allah. Yang kedua untuk habuan dunia kita ni ialah untuk kita bersedap-sedap dengan salli ala Sayyidina Muhammad urusan kehidupan kita berkeluarga, dan untuk kita melahirkan bermain-main dengan anak-anak yang kita lahirkan itu, tuan-tuan. Dan kita masuk berikutnya, tuan-tuan, bagaimanakah cara untuk mensyukuri nikmat faraj yang Allah berikan kepada kita tu. Yang faraj ni ulama sebut, kalau sebut faraj, dia termasuk hal lelaki dengan hal orang perempuan. Faham tak ni? Kalau disebut faraj, laki pun boleh kira, perempuan pun boleh kira. Tapi kalau dia sebut zakar, yang tu khas untuk orang lelaki-lelaki saja, tak ada untuk orang perempuan. Faham tak? Bila kita baca kitab ni, dia sebut faraj. Dia sebut faraj sampai duk cerita hai orang lelaki-lelaki. Macam mana faraj jadi orang lelaki-lelaki? Cerita dia ialah kalau sebut faraj dalam perkataan ataupun istilah Arab, dia boleh jadi untuk lelaki-lelaki dengan untuk orang perempuan. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Bermula mensyukurkan, ini anggota memelihara daripada yang diharamkan seperti zina dan liwat, dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya, dan memeliharanya daripada yang syubhah seperti jima' pada nikah yang batil. Jika taklid, ia akan berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada, nescaya adalah ia haram, bukannya syubhah. Yang pertama, cara untuk kita mensyukuri nikmat faraj yang Allah bagi dekat kita ni, pertama dia ialah memeliharanya daripada perkara yang diharamkan daripada syarak, seperti zina, seperti liwat, seperti mengeluarkan air mani bukan daripada tangan isteri dia ataupun orang yang halal padanya. Nah, tuan-tuan, orang tua-tua tak bincang sangat dah bab-bab macam ni. Orang ni yang muda-muda sikit ni, ujian besar tuan-tuan dengan orang perempuan. Antara ujian yang boleh menjatuhkan seorang lelaki ialah perempuan. Jangan main-main. Kalau orang yang jenis tak pakai, jenis yang tak main masjid, yang do attract dia ialah orang-orang yang free hair, orang-orang yang happening. Ni geng-geng yang muda-muda yang main masjid ni, yang attract dekat dia, dia yang pakai niqab ni. Ni tengok friend list dia kat Facebook, semua tutup ni. Semua pun macam tu semalah, attract dia. Tuan-tuan, syaitan tahu nak kembang dia kot mana. Syaitan tahu nak kembang dia kot mana. Bermulalah tuan-tuan istilah couple Islami. Mana ada couple Islami ni? Nak couple Islami, nikah. Tu couple Islami. Lagi tak nikah, no such thing as couple Islami. Syaitan pandai tuan-tuan. Dia tengok siapa yang dia nak target tu. Oh, ni budak-budak duk pergi kuliah ni, anak-anak muda duk pergi kuliah ni. Tuan-tuan, satgi adalah mesej masuk daripada ni. Mana ni? Sebab saya tuan-tuan, okey, budak-budak duk pakai niqab lah ni, saya bagus, saya respect. Budak-budak muda-muda pakai niqab, bagus. Dia merupakan pakaian isteri Nabi dan pakaian keluarga Nabi SAW. Diriwayatkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, siapa pun tak pernah tengok muka dia waktu dia nak melintah titian sirat, ditutup muka dia sebab tak pernah siapa tengok muka dia, malu. Tuan-tuan, bagus. Tapi dalam pakai niqab, tujuan pakai niqab ni pasal apa? Pasal nak menjaga maruah dan mengelak fitnah. Tujuan pakai niqab ni pasal apa? Untuk jaga maruah dan elak fitnah. Tapi dia pitonyoh mata dia cantik. Ni bocah celak,
buh maskara, bubuh ni apa, contact lens biru. Kita ingat ko orang Syria, tengok-tengok orang Kodiang. Tuan-tuan, selfie pula, subhanallah, masya-Allah. Buh selfie tazkirah hari ini. Oh, subhanallah. Hendaklah lelaki menjaga pandangannya. Dia tunjuk lagu tu suruh kita jaga pandangan pula. Fitnah. Astagfirullahalazim. Jaga tuan-tuan. Kalau tujuan nak pakai niqab untuk jaga maruah dan elak daripada fitnah, maka perlakuan kamu mestilah selari dengan niat apa yang kamu buat. Tidak ni? Salih si Muhammad. Tuan-tuan, ni perlakuan tak menunjukkan tujuan apa yang kamu buat. Dan orang lelaki-lelaki pun janganlah cempera sangat. Dia memang tuan-tuan, Allahu Rabbi, dia attract-nya lain macam. Ustaz pun rebah jangan main-main. Aku dah lah okey lagi. Anak ni menantu main kena baik sikit. Tuan-tuan, salih Allah Sayyidina Muhammad, saya dia report. Tuan-tuan, salih Allah Sayyidina Muhammad, jangan main-main. Dia hantar mesej mai, akhi, bunyi pun aduh sedap. Ya akhi, kau ni pun reply balik, ya ukhti, bahasa Arab. Jangan main-main. Salih Allah Sayyidina Muhammad, saya ni tolonglah beri sikit nasihat pada saya yang yang nak berhajat untuk berubah menjadi lebih baik. InsyaAllah saya pun juga ya ukhti dalam keadaan sedang belajar untuk memperbaiki diri. Marilah kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Tuan-tuan tengok ayat dia. Ni dia lah mula-mula dia hantar gambar senyum. Tuan-tuan jangan main-main. Laki dengan perempuan ni dia buh gambar ikon senyum tu pun berdebat lain macam mu. Gedebuk. Tuan-tuan, mula-mula main ikon tu. Lama-lama dia main ikon apa tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad? Senyum sikit keluar biji love kat je mata. Ni dia main lama muka tu love keluar 3-4 biji gitu. Tuan-tuan, akhirnya zina. Jangan main-main tuan-tuan. Salih Allah Syekh Muhammad. Ni dia panggil syaitan punya bijak. Dia sesuai ikut siapa yang dia nak attack. Faham tak ni Ustaz Syekh Muhammad? Mula simple-simple macam tu ya. Tuan-tuan, nak kahwin, kalau rasa sesuai, kahwin. Nak bimbing sebagai seorang suami, kahwin. Dan mak ayah jangan menyusahkan urusan perkahwinan. Tengok anak apa semua, tengok lelaki yang mai tu elok dah, sembahyang dah, ketayak atas kepala dah, nikah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi SAW sebut, apabila ada lelaki yang datang untuk meminang anak kamu dalam keadaan kamu melihat baiknya akhlaknya, maka nikahkan dia. Nampak faham tak ni? Nikah. Seandainya tidak apa berlaku, seandainya tidak, dunia akan rosak lepas daripada tu. Rosak. Dia tak akan mai dah yang baik macam tu. Tuan-tuan, Islam ajak macam tu. Jadi tuan-tuan salih alaihi wasallam, cuma Islam ajak pilih yang baik. Saya baca satu artikel, satu cerita. Muslimat ni meluahkan perasaan dia. Dia kata jangan kecewakan, jangan main perasaan orang. Cerita dia tuan-tuan, dia berjumpa seorang budak ketayak ni lah, budak geng-geng anak-anak muda masjid ni. Dalam Facebook dia pun pakai niqab, cantik lah, nampak macam matching. Lalu subhanallah, si budak lelaki ni pun dia kata apa, kita kahwin je lah, saya pun tak maulah duduk ni, kita ni nak kena jaga batas-batas kita semua. Jadi saya ni berhajat untuk memperisterikan enti. Kemana? Ni. Jadi ana berhajat untuk memperisterikan enti. Enti tu tuan, jangan main-main. Dia kata, budak perempuan tu kata apa? Saya tak ada masalah, tapi tengoklah dulu. Mai tengok dulu. Dia kata tak apa enti. Saya hanya akan menikmati keindahan wajah enti selepas kita berkahwin. Nanti pada malam pertama itulah saya akan menikmati keindahan wajah enti itu sebagai isteri saya yang sah. Bunyi tu kira ayat power meleleh punya tuan-tuan. Ayat tu punchline cantiknya, tapi perempuan ni masih rasional lagi. Dia kata tak apa, mai tengok dulu.
Tak, saya tak mau tengok dan saya tegas, saya tak mau tengok. Saya hanya nak tengok wajah enti nanti selepas kita kahwin. Dia pun tuan-tuan, dah macam tu keputusan dia buat, maka dia suruh keluarga dia untuk pergi. Pilah keluarga dia daripada mana tempat tu punya jauh, pi tempat budak perempuan ni. Majlis pun dibuat di rumah tu sebagainya, buat kenduri apa sikit. Depa ni main ni rombongan, main 3-4 biji kereta apa semua, main tengok. Mak dia kata apa? Kami ni main keluarga tu lah bincang ni. Kami ni main ni hajat besar untuk memetik bunga di taman. Tu kata tuan rumah tu, kami ni jenis tak tanam pokok bunga, kelapa sawit banyak. Tak faham bahasanya orang. Dia kata dak, subhanallah, ni nak main meminang anak. Yang mana satu? Yang ni lah kot, ni tunjuk gambar apa semua sebagainya, pakai ni kuat apa nama sekian. Yang tu lah. Mak dia kata apa? Boleh tak saya nak tengok wajah bakal menantu saya, Sat? Kenuri ni. Adik-beradik main ramai ni. Ni kereta pun main 3-4 biji ni. Pompilah tengok tuan-tuan, masuk bilik tengok, buka-buka, tengok-tengok, subhanallah. Keluar balik, boleh tak saya nak telefon anak saya, Sat? Dia pun telefon. Ni, hang betul-betul hang nak nikah kan dengan budak ni? Betul mak, saya dah ni, firm dah ni. Itulah calon isteri saya. Hang tengok tak lagi? Saya tak tengok mak, saya nak tengok malam pertama. Aku takut hang tak gamak nak tengok malam pertama nanti. Dia kata, Islam ajak tengok, hang tak tengok lagi. Mak kata tak payah. Dia pun tak ceritalah muka dia lagu mana, sebab dia cerita sendiri. Dia cerita luah perasaan kekecewaan dia aja. Akhirnya tuan-tuan, hari itu tak jadi bertunang. Kenduri, orang ramai sebagainya. Dia pun masuk kereta, dia pun balik. Start pada tu langsung tak kontak dah. Dia kata apa? Ikut cara Islam. Islam suruh tengok-tengok, jangan bagi, dia panggil apa? Ustaz Syamad, harapan palsu pada orang yang akan menyebabkan orang kecewa. Saya malu, dia kata, keluarga saya malu. Walhai hari tu saya suruh dan mai tengok saya dulu lagu mana. Tapi kamu tak mau tengok, kamu buat macam ni, saya malu, keluarga saya malu. Sampai hati kamu buat kat saya macam ni. Tuan-tuan, berhati-hati dengan mata yang cantik di balik niqab. Yang tu saya nak abang. Ni. Subhanallah. Tuan-tuan, jangan main-main, subhanallah. Mata cantik tuan-tuan. Sekali dia buka dia punya apa ni, eyeshadow, dia buka dia punya maskara, dia buka tuan-tuan, baru tahu dia lagu mana. Tuan-tuan, baik-baik Ustaz Yasir Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ingat fitnah dalam keadaan musalli ala sayyidina Muhammad, pelihara. Akhirnya boleh menyebabkan zina. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ada sahabat saya yang sama-sama dengan saya dalam musalli ala sayyidina Muhammad, Dewan Dakwah Negara. Kami satu jabatan kuasa. Dia in charge bahagian, dia duk buat NGO untuk pergi program di hospital. Buat program di hospital. Tuan-tuan, dia cerita kat saya. Dia kata, Ustaz nak cerita cuma jangan sebut nama hospital ya. Apa dia? Dia kata setiap hari tak kurang 6-7 kes anak luar nikah. Setiap hari tak kurang 6, satu hospital ni tuan. Dan majoritinya anak orang Islam. Budak-budak perempuan ni dia kata bukannya beranak sekali ikut telanjang. Tak, beranak 3-4 kali pun ada dah. 3-4 kali beranak pun ada dah. Tuan-tuan, subhanallah, terkejut kita dengar. Ni kat mana ni? Ni bukan dekat luar negara, dalam negara kita ni. Tuan-tuan, tu satu hospital je. Tuan-tuan boleh bayang, campur semua hospital tu ada. Berapa banyak anak luar nikah. Fitnah akhir zaman. Takut tuan-tuan. Kita ada anak-anak perempuan, kalau tuan-tuan takut bagi kahwin ni tuan. Sungguh Islam ajak dekat kita, kalau ada anak perkara yang perlu disegerakan, kamu punya anak perempuan, segera kahwinkan. Sebab akhir zaman fitnah lagi besar. Makin besar. Kita pedor, kita jaga dekat luar tu tuan-tuan, macam-macam yang duk tunggu nak risau kita. Malam ni Ustaz Syamad, tu kita pun sama, ketayak belum tentu jamin kita. Faham ni? Fitnah wanita ni sangat dahsyat. Maka hati-hati. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seperti zina dan liwat dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya dan memeliharanya daripada yang syubhah, nikah syubhah. Jaga
Jangan duk pi disebut nikah syubhah. Nikah syubhah ni apa? Nikah yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada keraguan pada urusan akad nikah tersebut. Ada masalah dengan wali dia ke? Faham tak ni? Ada masalah dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ada kes yang dia backdated. Dia anak luar nikah. Dia ni anak luar nikah. Waktu dia mengandung, waktu mak dia mengandungkan dia dulu ni, depa pi kahwin dan surat nikah tu di backdated kan. Ni saya pernah berjumpa kes ni, tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang yang uruskan. Dia kata kat saya, ni kes ni depa ni dia dah mengandung dah. Jadi saya tak mau nanti kesian dekat depa sebab anak lahir nanti anak tu dia bin Abdullah, binti Abdullah. Sebab kira anak luar nikah kan. Betul lagu mana? Dia pi satu-satu tempat, pi menikah dan pi dapat surat nikah tu backdate 4 bulan sebelum tu. Tuan-tuan faham tak? Jadi bawa mai surat tu balik ni bayar denda apa semua, pi daftar nikah apa semua sebagainya. Daftar nikah dia akan tengok tu tarikh. Tuan-tuan, Ustaz Syamad, kalau tuan-tuan ada sijil nikah luar negara, ni berajak ni gua abangnya, kalau pi buat pula. Kalau ada sijil nikah luar negara, tuan-tuan dapat anak, tuan-tuan bawa sijil nikah luar negara tu pun boleh daftar anak kita tu. Boleh. Walaupun tak berdaftar lagi daripada ni dekat Malaysia ni. Tuan-tuan, bila dia dah beranak, dia daftar anak tu ikut apa? Ni ikut surat beranak dia tu. Maka anak tu sebenarnya anak apa? Anak luar nikah. Tapi disebabkan surat beranak tu backdated, maka dia boleh bin nama pak dia. Sungguh besar nak menikah. Bila nak menikah apa jadi? Pak tu takkan nak mengaku kata dia tu bukan bapak dia tu. Tuan faham tak ni? Takkan dia nak abang kata hang nak luar nikah. Macam mana dia persoal ni IC nama pak, surat beranak nama pak. Macam mana saya tak boleh jadi wali pula? Tahu dia buat apa? Dia pergi serah wakil wali kepada siapa? Kepada Tok Qadi. Nak azan Dia serah wakil wali kepada Tok Qadi tolong akad nikah bagi pihak dia. Walhal dia bukan ada hak pun untuk serahkan wakil wali kepada, sebab dia bukan bapak dia. Ni yang duk jadi, tuan-tuan. Dia rosak nikah tersebut. Kita berhenti saat untuk azan. Wallahu a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar.
La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa asyhadu telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Siapakah orang yang mendapat kemenangan ni? Orang yang mampu untuk menjaga kemaluan dia. Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-5. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihatnya, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, dan memelihara perut daripada makan yang syubhah, dan daripada bersangatan kenyang. Kerana demikian itu menyeru kepada zina, yang adalah ia sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Kemudian daripada kafir dan membunuh orang. Dia kata nak sampai kepada tahap kita nak jaga faraj ni, mula sekali jaga mata daripada melihat orang perempuan ataupun orang lelaki yang haram dilihat. Jaga. Orang perempuan, orang lelaki kena tunduk pandangan, orang perempuan kena jaga pakaian. Nah, orang lelaki kena tunduk pandangan, orang perempuan kena jaga pakaian. Ni pakai sendat melekat, ketat sendat melekat. Lepas tu orang tengok dia marah. Apa dia tengok? Dah hang tunjuk aku tengok. Tuan-tuan, subhanallah, kan? Jaga elok. Sama orang lelaki pun duk kayu basikal. Sini kayu basikal. Pakai selak ketat, tuan-tuan. Subhanallah. Nampak punggung lugutu. Jaga aurat. Aurat ni bukan dibalut tapi ditutup. Salli alaihi Muhammad. Pakai pakaian yang menutup aurat, bukan membalut aurat. Muslimat pakai jubah cantik, tapi pakai jubah kain likra. Dia muslimat kain likra kan? Melekat lagu tu. Lalu depan Tok Imam pun rebah, tuan-tuan. Subhanallah. Jaga pakaian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, jaga. Mata, mula sekali mata kena jaga. Jangan duk tengok daripada lelaki atau perempuan. Orang perempuan tengok lelaki, orang lelaki tengok perempuan, daripada orang yang diharamkan daripada dia melihatnya. Kemudian memelihara hati pula daripada memikirkan kecantikan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga hati ni. Hati ni. Lepas tu tuan-tuan, hari tu mereka duk buat apa? Kempen breastfeed. Tahu breastfeed? Ni kempen susu ibu. Sampai panggil ni, main ramai-ramai piduk kat tu, pekat duk menyusu. Lepas tu panggil kamera tengok. Astaghfirullahalazim. Tak malu kah? Dulu kita dulu ni, dulu kan, mak-mak kita dulu ni nak menyusu adik dia suruh kita pergi jojoh. Padahal menyusu adik kita, dengan kita pun dia malu pada anak dia. Orang lain ni tak ada malu dah nak tunjuk ke orang. Orang lelaki-lelaki ni bukan boleh, tuan-tuan. Tu dah ni hampa tak mengaku pula. Kamu dia pergi ke office, tuan-tuan, tahu dia bawa susu. Dia pam susu tu kat anak baby dia yang duduk dekat pengasuh tu. Tahu dia buh mana? Dia buh botol susu tu dalam peti ais kat office. Kawan-kawan lelaki-lelaki ramai buka-buka nampak susu, botol susu. Dia bukan nampak botol susu tu, dia nampak orang lain. Cerita orang lelaki-lelaki ni. Dia nak benda lain dia boleh bayar. Orang lelaki nak buat macam mana? Aku okey lagi. Memang orang lelaki. Sebab tu jangan duk pi buka benda yang boleh menyebabkan orang tu hidup fikir bukan-bukan. Ni sebab tu Allah Nabi larang buat sanggui tinggi-tinggi. Orang antara orang yang Nabi kata, aku melihat ramai orang perempuan dalam neraka. Mereka berpakaian tapi bertelanjang. Di atas kepala mereka ni pakai bonggol unta. Macam ada bonggol unta atas kepala dia. Maksud dia apa? Sanggui tinggi-tinggi, tak sanggui tinggi-tinggi. Saya tengok forum pakaian Islam macam itulah lebih kurang ni. Forum pakaian Islam. Dia cerita pasal apa? Pasal apa Nabi larang sangat orang perempuan buh sanggui tinggi tadi.
Sebab itu pakaian wanita-wanita kebret zaman Nabi. Zaman jahiliah tu, nak kenal perempuan kebret yang layan lelaki-lelaki ni, dia bersanggup tak sanggup tinggi. Nabi tak mau orang Islam macam tu. Yang kedua pasal apa? Pasal dia menarik perhatian orang lelaki-lelaki. Tuan-tuan tengok orang perempuan sanggup besar-besar kat belakang ni. Kita nampak apa? Kita nampak rambut dia panjang betul. Betul ni. Hampa tak mengaku sungguh hampa ni. Takut sungguh nampak gaya ni. Ada bini dia kat sini buat. Dia terbayang rambut macam tu. Walhal bukan rambut panjang pun, buh apa sabut nyok apa atas kepala tak tahulah. Tuan-tuan, salih azzamat. Kita sifat kita ni dengan syahwat kita mampu untuk apa ni? Mampu untuk tengok benda yang di luar daripada apa yang kita tengok. Kita boleh nampak tu. Sebab tu Islam suruh perempuan pakai tudung, labuhkan tudung melepasi dada kamu. Pasal orang lelaki nampak bentuk dada, dia bukan nampak bentuk dada tu, dia nampak apa yang duk dalam baju. Ni cerita orang lelaki dia punya X-ray kuat tu. Islam macam apa? Jaga yang tunjuk. Labuh tudung. Dah dia pakai tudung labuh tu elok dah. Dia tarik pula ke tepi ni. Tarik pula ke tepi ni, tarik pula ke tepi ni, lintah mai tarik pok ni, buh tu ni pin, tarik mai tali mai lintah ke belakang ni. Nak ni subhanallah, tarik mai ke tepi, nampak pula dada ke tepi ni. Jaga jangan. Faham tak ni? Orang perempuan baju bagi longgak. Baju bagi longgak. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai tudung bagi tutup depan, tepi, belakang. Kalau boleh tudung biar sampai lepas daripada punggung. Sebab bagi hilang nampak bentuk punggung tu, bentuk pinggang, bentuk punggung tu, bagi dia tutup dengan tudung kita tu. Tu tudung yang sempurna untuk kita pakai. Nak pi semayang, Allahu Akbar, pi ambil wuduk, Allahu Akbar. Boleh semayang dengan tudung lagu tu, tak payah risau dah. Bila dia sujud tak meloreh mai ke atas pasal tudung dia lepas punggung. Elok dah, cantik dah untuk dia. Tuan-tuan sekalian muslimin asmat. Dan bukan setakat orang perempuan jaga pakaian, orang lelaki pun kena jaga hati. Jaga hati. Jangan duk layan sangat. Ambil lama tenung pak long lah. Tu fikir apa tu, subhanallah tuan-tuan, jaga. Ni sampai tengok kambing pun dah lain macam ni. Wajib nikah dah gaya tu. Tuan-tuan, jaga hati. Lagi memelihara perut daripada makan yang syubhah, tu tanggungjawab dia. Lagi terlalu kenyang, ini semua boleh perkara-perkara yang boleh menyebabkan membawa kepada zina, yang zina ini merupakan sebesar-besar dosa besar dan disepakati oleh ulama selepas daripada syirik pada Allah dan bunuh orang. Allah berfirman, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nasa wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana. Dan artinya, dan mereka yang tiada sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengiktikadkan mereka itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama dengan Allah, dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya melainkan dengan sebenar-benar, dan tiada berzina mereka itu, dan barang siapa yang mengerjakan akan yang demikian itu nescaya berjumpa ia akan siksa, yakni atau akan telaga dalam api neraka Jahannam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan diganda akan baginya akan siksa pada hari kiamat, dan berkekalan ia padanya, dihina akan dia melainkan mereka yang bertaubat. Surah Al-Furqan ayat 68 dan 67. Ayat ni menceritakan susunan selepas daripada syirik pada Allah, yang kedua bunuh manusia yang lain tanpa hak, dan yang ketiga ialah zina. Dan Allah berfirman lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah menghampirkan engkamu akan zina, kerana bahwasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji
dan sejahat-jahat jalan, artinya sejahat-jahat pekerjaan. Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini cerita bukan meninggalkan zina, tetapi menjauhkan diri daripada zina. Daripada benda yang boleh bawa pada zina, berhenti dah tuan tu. Bukan cerita zina lagi. Benda yang boleh bawa pada zina, berhenti dah. Apatah lagi berzina. Dan telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata dia, qala sa'altu an-nabiy ayyu dhanbi a'zamu 'indallah. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang lebih besar daripada yang lebih besar pada sisi Allah? Dosa apa yang paling besar sekali di sisi Allah? Kata Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'alallahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia mempersekutukan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, padahal dialah yang menjadikan kamu. Qultu, berkata lagi, inna dzalika la'azimun. Qultu thumma ayyu. Lalu dia pun berkata, maka aku berkata, sesungguh dia adalah sesuatu yang besar. Kemudian aku bertanya lagi, thumma ayyu, apakah selepas daripada itu? Qala wa an taqtula waladaka taqafu an yat'ama ma'aka. Yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh anak kamu kerana takut anak itu akan makan bersama dengan kamu. Dia takut rezeki dia habis bila ada anak, maka dia bunuh anak tu. Kita lah ni tak bunuh anak tu, tapi kita tak mau anak. 2 orang cukup dah Ustaz. Sagi kami yang berapa orang ni pun makan pun tak lepas. Dia tak yakin dengan rezeki Allah. Tak mau anak. Pasal apa? Tak yakin. Walahal dulu waktu dia seorang-seorang cukup ya kat dia. Lepas dia menikah tuan-tuan sekalian, mai isteri dia mai cukup untuk 2 orang. Lepas tu dapat anak seorang lagi, cukup untuk 3 orang makan. Dapat anak seorang lagi, cukup untuk 4 orang makan. Rezeki ni bukan kita bagi, kita tumpang rezeki anak kita yang Allah bagi kat dia. Takut apa dengan rezeki? Ada orang bunuh anak sebab takut anak ambil rezeki dia. Ada orang tak mau tolak anak sebab takut anak tu makan rezeki dia. Pi dapat mengandung, pi jumpa doktor, boleh tak ni nak gugur kandungan ni, macam mana nak buat ni? Pasal apa? Pasal kami ni rezeki pun tak apa nak cukup, dia kata. Tuan-tuan baik-baik, sallallahu alaihi wasallam. Lagi yang ni dalam hadis ni cerita dia bunuh anak dia. Dosa paling besar membunuh anak sebab takut anak tu ambil makan daripada rezeki dia, daripada makanan dia, makan bersama dengan dia. Kemudian aku bertanya lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, thumma ayyu, selepas daripada itu apa ya Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarika. Apa dia? Kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Kamu berzina dengan isteri orang yang kamu kenal, jiran kamu, kawan pejabat kamu, kawan baik kamu. Tuan-tuan, jaga elok-elok fitnah akhir zaman. Abang, saya nak pergi kerja ni. Nak pergi kerja dengan apa? Boleh tak saya nak pergi kerja, nak tumpang kawan ni pergi kerja sekali, kawan lelaki? Boleh kapul ni pun. Kapul lah. Naik ramai-ramai. Padahal lelaki itu bukan mahram isteri dia. Tuan-tuan pi hari, pi 2 hari, pi 3 hari, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, lama-lama fall in love. Kisah benar tuan-tuan, duk jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hati-hati akhir zaman fitnah. Abang boleh tak ni lepas pejabat ni kami nak pergi tengok wayang Ustaz? Dengan siapa? Dengan kawan-kawan pejabat ni. Pi tengok dengan pejabat, kawan-kawan pejabat lagi. Suami kata apa? Tak apa, pilah. Ad-dayus. Tak cium bau syurga ad-dayus. Siapa dayus ni? Dayus ini ialah orang yang redha atas perbuatan maksiat isteri dan anak dia. Anak dia buatlah maksiat, isteri dia buatlah maksiat, dia redha. Tak apa, aku kenal dia tu. Akhirnya orang tu lah perosakkan isteri dia. Orang tu sebesar-besar dosa selepas daripada syirik pada Allah dan membunuh anak yang takut anak tu makan daripada harta dia. Tuan-tuan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada bab yang ke-6, tangan dan kaki.
salli ala sayyidina Muhammad. Tangan dan kaki, dua anggota yang kita kena jaga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, ni buku-buku saya. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dapat dah yang dua ni. Yang ni yang buku terbaru, doa dalam Quran. Saya susun doa-doa yang tuan-tuan duk panjat tiap hari. Cumanya dalam doa ni, siapa panjat doa ni? Doa ni siapa yang panjat? Apa kisah dia sebalik dia? Apa kelebihan doa tu? Insya-Allah. Doa-doa dalam Quran ada 60 doa, yang ni 30 yang pertama. Ada jilid 2 lagi 60 lagi. Lagi 30 lagi. Dan kami juga buat projek dana untuk pengurusan pembiayaan pelajar-pelajar kita Darul Faizin. Kita perlu lebih kurang 30,000 sebulan. Jadi untuk dana tu kami buatlah ni produk, kami jual susu kambing. Susu kambing campur dengan beras perang, campur dengan kurma dan campur dengan ginkgo biloba. Tuan-tuan try tengok susu kami banyak orang jual kat pasaran, cuma kami buat bagi beza sikit. Kami masuk beras perang. Beras perang ni bagi hilang bau dan beras perang ni bagi kenyang perut. Tuan-tuan nak minum malam-malam, lapak malam-malam, tuan-tuan minum. Orang kecil manis pun tak apa, kami dah try dah. Sebab manis tu manis daripada kurma. Dah test, bagi test lah. Lepas tu minum, lepas tu pergi test balik, alhamdulillah gula tak naik. Jadi kalau tuan-tuan lapak tengah malam, tuan-tuan minum susu tu insya-Allah. Tuan-tuan, dia bagi ada beras perang tu dia kenyang. Kemudian dia ada kurma, bagi tenaga segera, dan Allahumma salli alaihi wasallam ada ginkgo biloba untuk otak. Tuan-tuan beli, tuan-tuan amalkan di rumah. Dan yang major ini tuan-tuan, ejen saya dekat area sebelah sini. Jadi kod tuan-tuan habis, tuan-tuan ambil nombor telefon dia, nanti nak beli tuan-tuan kontak dia balik. Tuan-tuan kontak dia balik insya-Allah. Tuan-tuan try lah, rasa tengok. Tuan-tuan belilah seorang satu sekali ni, senang sikit cerita panjang-panjang kan. Ni rasa dulu. Dan tuan-tuan beli, tuan-tuan niat untuk bagi sumbangan kepada madrasah kami insya-Allah. Tuan-tuan dapat produk, tuan-tuan pahala pun dapat, mudah-mudahan kita bantu untuk pembangunan madrasah insya-Allah. Wallahu a'lam.